Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi bacaan kitab Al-Muhannad Al-Mufannad karangan Al-Imam Al-Syekh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahimahullahu ta'ala. Al-Syekh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahimahullahu ta'ala. Kita sambung muka surat 53 bagi yang pakai kitab macam saya ni, yang pakai kitab macam ni, surat 53. Baik. Kita baca soalan yang ke-6 tu. Kita baca soalan yang ke-6 muka surat 53. Soalan yang ke-6 muka surat 53. Okay, as-su'alus sadisu. Okay, qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. As-su'alus sadisu, hal lidda'i fil masjidin nabawi an yaj'ala wajhahu ila al-qabril munifi wa yas'ala minal maulal jalili mutawassilan binabiyihil faqimin nabil. Baik. Soalan yang ke-6, adakah harus bagi orang yang berdoa di Masjid Nabawi dia menghadapkan wajahnya ke arah kubur yang mulia, maknanya kubur Nabi SAW yang mulia, dan dia memohon atau dia berdoa kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung dengan bertawassul kepada nabinya yang mulia lagi hebat. Baik, ini soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 ni kalau kita lihat, iaitu dalam soalan ni sebenarnya ada dua soalan. Satu soalan iaitu ketika satu orang tu menziarahi Nabi SAW, maka adakah boleh atau tak boleh dia hadapkan wajah dia ke kubur Nabi SAW. Itu soalan pertama. Ataupun dia kena menghadap kiblat, sama ada nak menghadap ke arah kubur Nabi atau menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, boleh ke ketika dia berdoa kepada Allah Ta'ala di hadapan kubur Nabi itu, boleh ke tidak dia bertawassul pada Nabi SAW? Okay, al-jawabu, jawapannya, ikhtalafal fuqaha'u fi dhalika kama dhakarahul mulla aliyun al-qari rahimahullahu ta'ala fil maslakil mutaqassit. Baik. Jawapannya, para fuqaha mereka telah ikhtilaf pada masalah tersebut. Ini oleh kerana kalau kita lihat bila disebutkan oleh kerana pengarang kitab ni mazhab Hanafi, maka kalau beliau sebut para fuqaha secara umumnya merujuk pada fuqaha Ahnaf lah. Para fuqaha mazhab Hanafi mereka telah ikhtilaf pada perkara tersebut. Sebenarnya bukan sahaja fuqaha Hanafi, bahkan fuqaha mazhab lain juga telah ikhtilaf pada masalah tersebut. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam Mulla Al-Qari rahimahullah dalam kitab beliau bernama Maslakil Mutaqassit. Al-Maslakil Mutaqassit fil Mansakil Mutawassit ala Lubabil Manasik. Ini maksudnya kitab ni berkenaan dengan haji lah, berkenaan dengan manasik haji. Jadi dalam tu ada menyentuh berkenaan dengan ziarah Nabi SAW dalam kitab tersebut. Faqala, maka Imam Mulla Al-Qari rahimahullah berkata dalam kitab tersebut, thumma alam annahu dhakara ba'du masyayikhina ka Abil Layti wa man tabi'ahu kal Karmani was-Saruji annahu yaqifu az-za'iru mustaqbilal qiblati kada rawahul Hasan an Abi Hanifata radhiyallahu anhuma. Baik. Mulla Al-Qari rahimahullah berkata, kemudian ketahuilah oleh kamu bahawasanya sebahagian daripada para masyaikh kami, telah menyebutkan, para masyaikh kami maksudnya ulama Hanafi. Sebab Imam Mulla Al-Qari rahimahullah ni beliau mazhab Hanafi. Jadi beliau kata bahawa sebahagian para masyaikh kami telah menyebutkan, seperti contohnya seperti Imam Abul Layth ni, Imam Abul Layth As-Samarqandi ni, iaitu pengarang yang kitab masyhur yang biasa dibaca, kitab
Tanbihul Ghafilin, yang mana beliau meninggal dunia tahun 374 Hijrah. Okay, baik. Seperti Imam Abu Laith Samarqandi dan imam yang mengikuti beliau, iaitu seperti Imam Karmani dan Imam Saruji. Ini semuanya ulama mazhab Hanafi. Imam Karmani ini meninggal dunia tahun 543 Hijrah. Baik. Dan juga Imam Saruji. Jadi mana para ulama ni, Abu Laith Samarqandi, Imam Karmani dan Imam Saruji, ini semua Ahnaf. Mereka menyebutkan bahawa annahu yaqifu zairu, bahawa orang yang menziarahi Nabi SAW, dia berdiri mustaqbilal kiblah, dia berdiri menghadap ke arah kiblat. Kada, demikianlah yang telah diriwayatkan oleh Hasan daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhuma. Maknanya perkara ini dinukilkan oleh Imam Hasan bukan Hasan Basri, Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Jadi beliau nukilkan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah juga berpendapat macam tu. Okey, ini perkataan secara umum, belum habis lagi. Thumma naqala an Ibn al-Humam bi anna ma nuqila an Abi al-Laiti mardudun lima rawa Abu Hanifah an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala minas sunnah an ta'tiya qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastastaqbil al-qabra biwajhika thumma taqula assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kemudian beliau telah menukilkan, beliau ni maksudnya Mulla Al-Qari. Mulla Al-Qari telah menukilkan daripada Ibnul Humam. Ibnul Humam ni maksud Kamaluddin Ibnul Humam. Ni pengarang kitab fiqh Fathul Qadir dalam mazhab Hanafi. Ini antara faqih besar dalam mazhab Hanafi. Tetapi kemudian Mulla Al-Qari menukilkan pula daripada Ibnul Humam, daripada Allamah Ibn Humam, bahawasanya apa yang dinukilkan daripada Abu Laith itu ialah ditolak. Maksudnya mula-mula Mulla Al-Qari nukilkan bahawa Abu Laith kata kalau ziarah kubur Nabi SAW ialah menghadap ke arah kiblat. Maksud waktu doa tu lah, waktu doa tu hadap ke arah kiblat. Tapi kemudian Mulla Al-Qari datang lepas tu daripada Ibnul Humam, yang mana Ibnul Humam mengatakan bahawa apa yang dinukilkan dari Abu Laith yang berpendapat bahawa kena hadap kiblat waktu doa itu pendapat tu tak betul. Maksudnya nukilan itu ditolak. Maksud apa? Nukilan itu kemungkinan besarnya ada tersalah. Kerana apa? Lima rawa, kerana ada riwayat daripada Imam Abu Hanifah, kerana apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah riwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, antara sunnah, antara sunnah di sini maksudnya sunnah, maknanya apa yang didapati atau apa yang difahami daripada Nabi SAW dan juga para sahabat yang selepas itu. Minas sunnah termasuk dalam perkara sunnah bahawa kamu datang kepada kubur Rasulullah SAW, lalu kamu menghadapkan wajah kamu ke kubur Nabi SAW. Kemudian kamu berkata, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi sebenarnya maknanya nukilan yang dikatakan bahawa Imam Abu Laith Samarqandi berkata bahawa kena menghadap ke arah kiblat itu tak betul. Kerana Imam Abu Hanifah sendiri meriwayatkan bahawa Ibnu Umar kata sekian. Bila Imam Abu Hanifah rahimahullah sendiri meriwayatkan, maknanya Imam Abu Hanifah diriwayatkan tanpa ada ni kritikan. Kadang-kadang ada orang bila diriwayatkan satu perkara, lepas tu dikritik. Itu ada tak setuju. Sebab bukan memadai sekadar satu orang tu cerita, itu tanda diterima. Tapi kalau satu orang imam, dia riwayatkan satu perkara dalam kitab dia, dia cerita satu perkara dalam kitab dia, kemudian dia tak kritik, dia tak kata salah apa-apa. Selepas itu, dia tak komen apa-apa, dia tak kritik. Itu maknanya dia terima. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah riwayatkan daripada Ibnu Umar perkataan ini. Kedatang kubur Nabi, hadapkan wajah ke kubur Nabi SAW. Dan Imam Abu Hanifah riwayatkan tanpa ada kritikan, seperti mana dinukilkan oleh Ibnul Humam. Maka inilah pendapat yang betulnya, iaitu apa dia? Bila ziarah kubur Nabi SAW ialah menghadap ke arah
Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa juga menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menghadap ke arah kiblat. Baik. Thumma ayyadahu bi riwayatin ukhra akhrajaha Majduddin Al-Lughawi an Ibn al-Mubarak. Kemudian beliau telah mengukuhkan perkataan tadi itu dengan riwayat yang lain. Ya, maksudnya Mulla Al-Qari. Okey. Mulla Al-Qari beliau telah mengukuhkan perkara tadi itu dengan mendatangkan riwayat yang lain. Akhrajaha, yang mana riwayat itu dikeluarkan maksudnya ini disebutkan, didatangkan sekali dengan sanad dia oleh Allamah Majduddin Al-Lughawi. Ni Majduddin Al-Lughawi ni iaitu pengarang kepada pengarang kamus Al-Muhit. Okey. Allamah Majduddin Al-Lughawi atau dipanggil juga Al-Firuzabadi. Baik. Okey. Beliau telah riwayat itu telah diriwayatkan oleh Majduddin Al-Lughawi daripada Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Ibnul Mubarak maksudnya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, imam besar hadis, guru pada guru Imam Bukhari, yang mana lahir pada tahun 118 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah. Okey, baik. Qala siapa? Qala Ibnul Mubarak. Okey, jadi riwayat lain yang mana Allamah Mulla Al-Qari didatangkan riwayat daripada Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak berkata bahawa aku telah mendengar sami itu Aba Hanifah rahimahullahu taala yaqul. Ibnul Mubarak berkata aku telah mendengar Imam Abu Hanifah berkata. Sebab Imam Abdullah bin Mubarak ni sempat dengan Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala lahir pada tahun 80 Hijrah dan meninggal dunia tahun 150 Hijrah. Dan Imam Abdullah bin Mubarak zaman tu lah, Imam Abdullah bin Mubarak 118 Hijrah sampai 181 Hijrah, mana sempat dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Bahkan Imam Abdullah bin Mubarak ni belajar dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi Ibnul Mubarak kata, Abdullah bin Mubarak rahimahullah kata, aku dengar Imam Abu Hanifah kata, cerita qadima Ayyubus Sakhtiyani wa ana bil Madinah. Ayyub As-Sakhtiyani telah datang ketika itu aku berada di Madinah. Siapa aku? Maksudnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata Imam Ayyub As-Sakhtiyani datang ketika itu aku berada di Madinah. Okay, baik. Imam Ayyub As-Sakhtiyani ni kalau orang baca hadis memang kenal lah beliau ni. Kerana perawi yang mana maksud satu orang ulama besar dalam hadis. Ulama yang mana besar dalam hadis. 40 kali buat haji beliau ni. Kerana ya, Imam Ayyub As-Sakhtiyani lahir meninggal 131 Hijrah. Termasuk dalam tabi'in lah. Tabi'in. Beliau meninggal dunia tahun 131 Hijrah. Jadi beliau termasuk dalam tabi'in. Jadi beliau ni ada diriwayatkan 800 hadis dari Nabi SAW. Baik. Beliau ni dalam hadis tu mana beliau ni thiqah, thabat. Okey, mana antara beliau ni dita'dilkan oleh para ulama. Baik. Jadi Ayyub As-Sakhtiyani datang ketika itu aku berada di Madinah. Imam Abu Hanifah rahimahullah kata. Faqultu, maka aku berkata, la anzuranna ma yasna. Aku akan lihat apa yang dia akan lakukan. Imam Abu Hanifah kata Imam Abu Hanifah kata aku bercakap dalam diri aku akan pergi tengok Ayyub Sakhtiyani ni apa yang dia buat kat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala dhahrahu mimma yalil qiblata wa wajahu mimma yali wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang Ayyub Sakhtiyani ni buat? Imam Abu Hanifah cerita beliau telah menghadapkan belakangnya menghadap ke arah kiblat dan beliau menghadapkan wajahnya menghadap ke arah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baka ghaira mutabakin, dan beliau menangis sungguh-sungguh, bukan buat menangis. Maksudnya ghaira mutabakin ni beliau menangis betul-betul di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama maqama faqih, maka beliau berdiri di hadapan makam Nabi dengan cara berdiri orang faqih. Maqam faqih makna beliau berdiri dengan cara berdiri orang faqih di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa makna berdiri dengan makam faqih? Maksudnya beliau berdiri dengan penuh adab kepada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak menjerit-jerit dan tak tengking siapa. Maknanya begitu beradab di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan cara ziarah yang betul di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Imam Abu Hanifah kata beliau berdiri dengan maqam faqih di hadapan maqam Nabi SAW. Riwayat ini jelas bagi tahu macam mana bahawa Ayub As-Sakhtiyani seorang alim besar dalam hadis, bila ziarah maqam Nabi SAW, beliau sendiri beliau tidak pun ketika berdoa tidak pun menghadap ke arah kiblat. Makna beliau menghadap ke arah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, memang kalau satu orang ziarah Nabi, kalau dia menghadap Nabi, maka secara automatik ni dia akan membelakangi kiblat. Nah, kalau dia bagi salam pada Nabi dan dia berdoa kat situ, maka dia pasti akan menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia akan membelakangi kiblat. Persoalannya adakah boleh atau tidak menghadap ke arah Nabi SAW ketika menziarahi baginda. Thumma qala al-allamah al-qari ba'da naqlihi wa fihi tanbihun ala anna hadha huwa mukhtarul imam ba'dama kana mutaraddidan fi maqamil murad. Kemudian lepas tu selepas dah datang semua cerita tu, tadi kan Mullah al-Qari datang dengan perbezaan pendapat dan perbezaan nukilan, dan lepas tu beliau datang dengan cerita pasal Imam Abu Hanifah ni. Jadi telah berkata oleh Allamah al-Qari sebab menukilkan segala nukilan tadi tu, wa fi tanbihun, dalam cerita tadi tu adanya tambih maksudnya peringatan bahawasanya inilah pendapat yang dipilih oleh imam maksudnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Apa dia? Maksudnya Imam Abu Hanifah pilih bahawa ketika ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika bagi salam dan berdoa ialah bukan menghadap ke arah kiblat, bahkan menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama kana mutaraddidan fi maqamil murad, selepas mana beliau taraddud pada maqamil murad, maknanya pada keadaan yang dimaksudkan tadi. Maksudnya selepas Imam Abu Hanifah rahimahullah mutaraddid ni maksudnya tidak pasti apakah hukum bagi menghadap ke arah mana ketika menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya permulaannya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala sedih tidak pasti menghadap ke arah mana. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah lepas tu pastikan dengan melihat pada amalan Ayub As-Sakhtiyani. Jadi maknanya kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah tak ada berkritik. Maknanya Imam Abu Hanifah rahimahullah setuju bahawa bila ziarah makam Nabi menghadap ke arah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menghadap ke arah kiblat. Summal jam'u baina riwayatain ini mungkin, kemudian diimpunkan antara dua riwayat tadi mungkin. Dua riwayat tadi maksudnya dua riwayat yang Imam Abu Hanifah kata ada satu kata Imam Abu Hanifah tak terima, satu lagi Imam Abu Hanifah terima. Jadi mungkin waktu tak terima tu pada awal, tapi lepas tu Imam Abu Hanifah dah rujuk, tarik balik, boleh selepas melihat amalan muhaddis besar Ayub As-Sakhtiyani, dan mungkin lagi beliau juga melihat lagi para ulama yang lain. Okey, ila akhiri kalam syarif, sampailah kepada seterusnya, sampai akhirlah kalam beliau yang mulia. Beliau ni maksudnya Allamah al-Qari, maksudnya di sini Maulana Khalil Ahmad Sahraburi hanya ambil potongan yang nak disampaikan yang dalam konteks yang kita bincangkan. Jadi maknanya Mullah al-Qari rahimahullah telah datangkan bahawa pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi ialah ketika ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka dihadapkan ke wajah Nabi dan doa pun menghadap ke arah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung. Fa dhahara bihadza annahu yajuzu kilal amrayn. Maka zahirlah dengan penerangan ini bahawasanya harus kedua-dua perkara tersebut. Okey, kita tadi bincangkan ialah masalah pendapat yang dipilih. Tetapi dari segi boleh dua-dua, boleh tak? Boleh. Kan? Mana kalau satu orang ketika nak berdoa menghadap ke arah kiblat, boleh. Tapi satu orang nak menghadap ke arah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Boleh. Kalau kita nak cerita bab boleh tak boleh, memanglah boleh. Menghadap kiblat pun boleh, menghadap ke arah makam Nabi pun boleh. Tapi ikhtilaf. Masalah ni lah kita perlu faham, masalah ni ikhtilaf. Nak menghadap ketika berdoa menghadap makam Nabi ataupun tidak. Okey, sambung. Lakinnal muhtara, ni kesimpulan. Lakinnal muhtara an yastaqbila waqta ziyarati mimma yali wajhahu syarifah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat yang dipilih ialah pendapat yang dipilih ialah dia menghadapkan ketika menziarahi baginda, menghadapkan apa dia? Maknanya menghadapkan wajah dia ke arah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa huwal ma'khudhu bi indana, dan inilah pendapat yang dipegang di sisi kami. Maksudnya apa? Dipegang oleh para ulama Dioban. Para ulama Dioban yang bermazhab Hanafi lah, para ulama Dioban yang Hanafi. Jadi mereka pegang seperti mana dipegang oleh para ulama Hanafi yang lain.
dipegang oleh Mullah Ali Qari dan imam-imam yang lain sampailah kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi bila ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ketika berdoa bukan menghadap kiblat, tapi menghadap ke arah apa dia? Menghadap ke arah wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi amaluna wa amalu masyayikhina. Dan ke atas perkara inilah amalan kami dan amal para masyayikh kami. Maksudnya inilah amalan kami dan amalan para masyayikh kami. Kalau ziarah makam Nabi menghadap ke arah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadap ke arah baginda. Wa hakadzal hukmu fid du'a kama ruwiya an Malik rahimahullahu taala. Dan demikianlah hukum pada berdoa ketika berdoa. Seperti mana diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, lamma sa'alahu ba'dul khulafa, ketika beliau ditanya oleh salah seorang khalifah. Baik. Jadi ketika kesimpulannya makna ketika menziarahi nak hadap kiblat ke hadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang dipilih adalah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berdoa pun sama, menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana diriwayatkan oleh Imam Malik, seperti mana diriwayatkan daripada Imam Malik ketika beliau ditanya oleh salah seorang khalifah. Nanti lepas ini akan dijelaskan. Wa qad sarra bihi Maulana Al-Ganggohi fi risalati Zubdatil Manasik, dan telah menjelaskan mengenai pendapat ini oleh Maulana Ganggohi di dalam risalah beliau atau dalam kitab beliau yang bernama Zubdatul Manasik. Maknanya Maulana Rashid Ahmad Ganggohi ada buat kitab bahasa Urdu berkenaan dengan manasik, maknanya amalan haji dan umrah, dan juga ada adab haji dan umrah. Jadi beliau juga jelaskan pendapat yang sama, iaitu ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap ke arah baginda dan juga memberi salam kepada baginda dan berdoa dengan menghadapkan wajah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ke arah kiblat. Okay, baik. Wa amma masalah tawassul faqad marrat fi nimrati 3 wa 4. Dan ada pun masalah tawassul telah berlalu pada nombor 3 dan 4. Itu dah lepas dah. Kan? Sebab dalam soalan tadi ada 2 soalan. Boleh tak ketika dia berdoa bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berkenaan bab tawassul dah jelaskan. Boleh. Bahkan pendapat para ulama Ahnaf dan juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa ketika di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam lah ialah tempat yang paling afdal untuk tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadapkan wajah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik ni, daripada Imam Malik ni, iaitu Imam Malik rahimahullah ketika zaman beliau satu orang khalifah Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi. Ni antara khalifah yang mana khalifah Abbasi lah, khalifah Abbasiyah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi. Jadi satu ketika Khalifah Abu Ja'far Mansur ni ketika tu berada di makam Nabi. Jadi khalifah bertanya pada Imam Malik rahimahullahu taala, ketika saya nak berdoa hadap kiblat ke ataupun menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa? Jadi apa jawapan Imam Malik rahimahullahu taala? Jangan palingkan wajah kau daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda lah merupakan wasilah kamu dan wasilah bapa kau Adam kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maksudnya baginda itulah sebab perantaraan yang paling utama untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Bahkan bukan kamu, bahkan bapa kamu dan juga bapa kamu Adam alaihi salatu wassalam. Kan bahkan Imam Malik kata, hadapkanlah wajah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa dan mintalah syafaatnya, maka Allah akan terima syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik beristidlalkan dengan ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'u kafastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahima. Ayat Allah berfirman, kalaulah ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, bila mereka datang kepada engkau dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul meminta ampun untuk mereka, maka mereka mendapati Allah Maha menerima taubat. Maksudnya dalam riwayat ni sebutkan jelas, dalam ayat Quran ni sebutkan bahawa baginda Nabi SAW ialah sebagai pemberi syafaat untuk seorang itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ziarah Nabi, nak minta syafaat Nabi, kita datang nak minta syafaat Nabi, lepas tu belakangin Nabi, tak akan pelik tu. Jadi persoalan di sini ialah para ulama sebutkan adab ini ialah sebenarnya bila kita ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita hadapkan wajah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, kita sekarang bincangkan berkenaan dengan dalilnya. Pertama ialah kita kena faham masalah menghadapkan wajah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni atau menghadap ke arah kiblat, ini bukan masalah syirik atau tak syirik. Tidak ada kaitan dengan syirik atau tak syirik. Kerana orang yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam, ziarah, dan dia berdoa. Dan berdoa semuanya kepada Allah Ta'ala. Minta daripada siapa? Minta kepada Allah Ta'ala. Adakah timbul masalah syirik? Tak ada timbul masalah syirik.
Okay, kalau masalah tawassul kita dah jelaskan. Tawassul di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ialah boleh. Bahkan ini ialah kalau kita tawassul dengan amal soleh pun boleh sendiri. Para ulama sebutkan kalau kita tawassul dengan amal soleh, kita pun boleh. Yang mana golongan Wahabiyah berkata bahawa boleh bertawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh boleh. Sekarang ni, siapa punya amal soleh yang lebih kita harapkan untuk kita tawassul? Amal soleh kita sendiri atau amal soleh Nabi SAW? Kalau amal soleh engkau pun kau rasa bahawa insya-Allah boleh selamat dengan kau, maka kau tawassul dengan amal soleh, maka orang yang mana amalnya pasti makbul dan maksum, yang pasti diterima, maka tawassul dengan amal soleh dia lah lebih ni. Jadi sebenarnya bila kita tawassul dengan Nabi SAW, ialah kita bertawassul dengan kesolehan baginda. Sebab tu kita tak tawassul dengan sebarang orang. Kita tak tawassul dengan orang tepi jalan. Kita tak kenal dia, kita tidak tawassul dengan dia. Kita akan tawassul dengan orang yang mana soleh. Sebab kerana kita mengharapkan amalan dia. Kita mengharapkan kesolehan dia itu. Kerana apa? Bila dia soleh, maka datangnya keberkatan. Bila dia berkat, maka itu diharapkan lebih lagi doa diterima. Okay, baik. Itu selesai masalah tu. Tapi sekarang ni, kalau kita, satu, tidak timbul masalah syirik. Kalau masalah ini difahami betul-betul. Yang masalah yang kedua ialah masalah menghadap kiblat ataupun tak menghadap baginda Nabi SAW. Kita memang setuju bahawa masalah ini ikhtilaf dan dua-dua boleh. Menghadap kiblat boleh, nak doa menghadap kiblat boleh, menghadap kepada Nabi pun boleh. Tapi kenapa para ulama kata, majoriti para ulama mengatakan bahawa afdal menghadap makam Nabi? Kenapa? Sebab kerana baginda Nabi SAW ialah makhluk yang paling agung. Bila kita ziarah baginda hidup dalam kubur baginda. Ini perkara yang kita sedia maklum. Baginda hidup dalam kubur baginda. Baginda wafat, tetapi baginda hidup dalam kubur baginda. Bila kita ziarah Nabi, kita seolah-olah menziarahi orang yang hidup. Bahkan baginda hidup dalam kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam riwayat hadis juga, bila kita bagi salam, baginda dengar. Baginda jawab salam kita. Begitu selawat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan juga untuk kita. Baik. Jadi bila kita jumpa orang, ada, dan orang itu adalah orang yang mana paling agung, adakah kita nak membelakangi dia? Kalau sebagai contohlah, kita jumpa satu orang, kita bercakap dengan orang tu, kita belakangi dia, kan? Kalau orang biasa pun dia akan marah. Dia kata, kau bercakap dengan aku, kenapa kau pandang belakang? Itu kalau orang biasa. Kalau kita jumpa mana-mana raja, adakah kita bercakap dengan dia, kita hadap buntut? Tapi kita minta, oh raja, tuanku, bagi sekian projek, betul, dan kita hadap belakang. Orang yang paling bodoh pun akan mengatakan bahawa ini perbuatan tak patut. Apa kalau kita menghadap raja? Ini bila kita datang Nabi SAW, kita minta syafaat Nabi. Wahai Rasulullah, bagi pada aku syafaat. Ya Allah, wahai Rasulullah SAW, esok di akhirat nanti terimalah, bagi syafaat pada aku. Dan syafaat baginda diterima, insya-Allah. Jadi kalau kita minta syafaat dia, adakah kita menghadap pada kiblat? Okey, itu pertama. Yang kedua, antara baginda ialah makhluk yang paling agung. Antara baginda dengan Kaabah, siapa lagi mulia? Para ulama sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan imam para ulama zaman berzaman mengatakan antara baginda dengan Kaabah, baginda lagi mulia. Jasad baginda berpuluh kali lebih mulia, bahkan tidak terkira lebih mulia daripada Kaabah. Jadi siapa lebih utama untuk kita hadap? Dan juga dalam kisah tadi, Imam Malik rahimahullah kata, kau minta syafaat, kenapa kau menghadapkan, kau membelakangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi inilah perkara yang mana kita perlu fahami. Dan di sini tak timbul masalah syirik pun. Tidak timbul masalah syirik. Jadi adabnya memang menghadap ke arah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tuan-tuan yang di dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sebenarnya Imam Ibn Taymiyah, beliau dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim, yang antara kitab Imam Taymiyah, beliau menukilkan pendapat daripada Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ni anak murid Imam Malik. Bahawa beliau berkata bahawa satu orang yang mana bila ziarah kubur Nabi SAW, maka dia hendaklah hadapkan wajah dia pada kubur Nabi SAW dan berdoa menghadap ke arah baginda Nabi SAW. Mana ini juga antara pendapat Ibnu Taymiyah. Manakala ketika ziarah kubur Nabi, menghadap ke arah kubur Nabi SAW, di dalam kitab beliau Iqtida'us Siratil Mustaqim. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam 3 kitab beliau, Imam Nawawi faqih mazhab Syafi'i, alim besar, kitab ni dibaca, Wahabi ke tak Wahabi semua baca kitab dia, Riyadhus Salihin, imam besar, syarah Sahih Muslim. Beliau dalam 3 kitab beliau, iaitu dalam kitab Al-Adhkar, dalam bab ziarah
Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam kitab beliau dalam Al-Alqad, dan juga dalam kitab beliau Idahul Manasik pasal haji dan umrah, dan juga dalam kitab beliau Al-Majmu'. Semuanya beliau sebutkan bahawa ketika ziarah kubur Nabi, menghadapkan wajah ke arah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Qadhi Iyad juga, Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa meriwayatkan kisah tadi yang Imam Malik tu dengan Khalifah Abu Ja'far Mansur, juga mengukuhkan dan menegaskan bahawa pendapat itulah yang diterima, menghadap wajah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Tapi apa yang berlaku sekarang, kalau kita ziarah makam Nabi sekarang, kalau kita ziarah makam Nabi, bila kita nak berdoa angkat tangan, kita akan dihalang. Dan lebih teruk daripada itu lagi, kerana dikatakan syirik. Kan syirik. Na'udzubillah. Ini perbuatan yang mana tidak tepat. Dan lagi biadab ialah apa dia? Ditengking orang tu. Kan? Ditengking. Padahal di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ditulis terang-terang, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Tapi di makam Nabi lah ditempik-tempik orang. Dan orang yang berdoa angkat tangan mereka ditempik. Dan kalau ada orang yang mana berdoa, maka dipusingkan badan dia menghadap ke arah kiblat dengan alasan supaya untuk jauhi syirik. Sebenarnya ini hanya salah faham dan penipuan. Okey, baik. Sambung. Itu berkenaan dengan menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah tempat yang paling diharapkan tawassul kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak timbul masalah syirik pun. Okey, sambung. Ini akhir. As-su'alu sabi', ma qaulukum fi takthir as-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qira'ati dalailil khairat wal awrad. Qira'ati dalailil khairat wal awrad. Okey. Baik. Apakah pendapat kamu, mana para ulama Dioban, berkenaan dengan memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca dalailul khairat dan membaca wirid-wirid. Al-aurat tu mana wirid-wirid? Mana bagaimana dengan hukum pada pandangan kamu banyakkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baca kitab Dalailul Khairat dikarang oleh Imam Sulaiman Al-Juzuli rahimahullahu taala. Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli rahimahullahu taala. Jadi bagaimana membaca kitab tu dan juga membaca wirid-wirid yang lain? Al-jawabu yustahabbu indana takthirus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya iaitu disunatkan di sisi kami memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min arjat ta'ati wa habbil mandubat. Dan dia itu maksudnya selawat pada Nabi, memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia itu ialah antara amalan taat yang paling diharapkan. Diharapkan maksudnya yang paling diharapkan Allah terima. Dia ialah antara amalan taat yang paling diharapkan, wa ahabbil mandubat, dan antara perkara yang disunatkan atau digalakkan yang paling disukai. Maksudnya nak ceritanya dia antara perkara yang paling digalakkan untuk dilakukan. Amalan yang disunatkan yang paling ditekankan untuk dilakukan. Jadi hukum secara umum ialah sunat memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan itu ialah amalan yang paling diharapkan Allah terima dan amalan yang paling digalakkan. Okey. Sawaun kana biqira'atid dalail wal awrad as-salawatiyah al-mu'allafa fi dhalika aw bighairiha. Tak kiralah sama ada selawat itu, kerana maksud selawat itu dengan membaca dalailul khairat ataupun mana-mana wirid selawat yang lain yang dikarang dengan tujuan tersebut, ataupun baca kitab yang lain. Maksudnya nak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah. Kita kata bahawa berselawat, memperbanyakkan selawat amalan sunat. Jadi nak selawat macam mana? Terpulang. Tak ada masalah sama ada baca dalailul khairat ke, atau baca wirid selawat yang lain yang mana dikarang oleh ulama atau ditulis oleh para ulama, ataupun baca beberapa kitab yang lain, boleh. Walakinnal afdal indana ma sahha bi lafzihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling afdal di sisi kami ialah lafaz yang sah. Sah maksud sini maksudnya lafaz yang datangnya daripada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang mana sabit lah.
Tetapi yang paling afdal di sisi kami ialah lafaz yang mana sabitnya sahih dengan lafaz Nabi SAW. Okey, baik. Maksudnya dia berselawat dengan lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu maksud dia. Walau salla bi ghairi ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam lam yakhlu anil fadli. Ni yang penting. Wa yastahiqu bi syarata man salla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalaulah dia berselawat dengan selawat yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan dikatakan kalau satu orang tu selawat paling afdal selawat yang mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaulah satu orang tu berselawat dengan selain selawat yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap ia tidak kosong daripada kurniaan dan ganjaran. Maksudnya tetap juga ada fadilatnya. Pasti tetap ada fadilat, kelebihan. Dan dia berhak untuk mendapat berita gembira daripada Nabi SAW. Apa dia? Barang siapa yang berselawat kepadaku satu selawat, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepada dia 10 kali. Maksud Allah akan menurunkan rahmat kepada dia 10 rahmat. Maksudnya memang kita katakan iaitu apa dia? Afdal berselawat dengan selawat diajar oleh Nabi SAW. Tapi tak ada masalah, boleh selawat dengan selawat yang lain. Bahkan kalau siapa yang selawat dengan selawat yang lain pun tetap termasuk dalam mendapat kelebihan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Satu selawat iaitu apa dia? Diberikan ataupun dikurniakan rahmat oleh Allah 10 kali dengan 10 rahmat. Kita sambung. Wa kana syaikhuna al-allama al-Ganggohi yaqra'u dalail. Dan adalah guru kami sendiri al-allama Maulana Rashid Ahmad Ganggohi, beliau juga membaca Dalailul Khairat. Mana antara amalan Maulana Rashid Ahmad Ganggohi, beliau juga baca Dalailul Khairat. Kan Dalailul Khairat ni amalan makbul. Dan amalan yang mana pengarang dia Syekh Muhammad bin Sulaiman Juzuli ni, beliau asal daripada apa? Daripada Barbar ni maksudnya daripada Maghribi. Kan dia asal dari sana lah, daripada belah-belah Maghribi tu. Dan lepas tu amalan tu tersebar satu dunia, dan antara amalan yang mana makbul. Jadi Maulana Rashid Ahmad Ganggohi, yang mana beliau merupakan antara pengasas Darul Ulum Deoban, beliau juga sering membaca Dalailul Khairat. Kan kalau orang baca kitab ni, kita tengok ni Arab ni kata kana yaqra'u. Kana yaqra'u ni maksudnya menunjukkan bahawa beliau sering membaca. Okey, baik. Wa kadzalikal masyayikhul akharun min sadatina. Begitu juga para masyayikh yang lain daripada kalangan guru, maksudnya ulama-ulama kami, juga baca Dalailul Khairat. Wa qad kataba fi irsyadati Maulana wa mursyiduna qutbul alam Hadratul Haji Imdadullah qaddasallahu sirrahul aziz wa amara ashabahu bi an yaqra'uh. Dan sesungguhnya telah menulis di dalam nasihatnya oleh Maulana, oleh guru kami dan juga mursyid kami, Qutbul Alam. Qutbul Alam ni ialah panggilan lah. Qutbul Alam Hadrat Haji Imdadullah rahimahullahu ta'ala, beliau telah tulis dalam surat yang beliau nasihat kepada anak murid beliau, dan beliau juga memerintahkan kepada para sahabat beliau, maksudnya kepada anak-anak murid beliau, supaya mereka membaca Dalailul Khairat. Maknanya Maulana Haji Imdadullah Muhajir Makki rahimahullahu ta'ala, beliau juga memerintahkan supaya anak murid beliau membaca Dalailul Khairat. Siapa Haji Imdadullah ni? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau inilah guru kepada para ulama Deoban. Beliau ialah merupakan guru kepada para ulama Deoban. Kerana apa? Pengasas Darul Ulum Deoban dua, Maulana Rashid Ahmad Ganggohi dan juga Maulana Qasim Nanutwi. Maulana Qasim Nanutwi ni yang utama lah. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi sebagai penasihat utama. Mereka punya guru ialah Haji Imdadullah Muhajir Makki rahimahullah ta'ala. Dan beliau ialah merupakan syekh kepada tarikat Chishti di India. Dan lepas tu juga antara yang mengambil tarikat dari beliau ialah Maulana Ashraf Ali Tanwi rahimahullah ta'ala. Jadi beliau ni ada khangkah ataupun tempat zikir, pusat zikir, tempat beliau mengamalkan tarikat Chishtiyah dan membimbing anak murid beliau di kampung beliau di Tanah Bavan, iaitu di India, dan beliau mengijazahkan tarikat Chishtiyah. Jadi beliau ini sebagai syekh yang besar,
yang membimbing para ulama yang besar-besar, termasuk Maulana Rashid Ahmad Gangohi dan Maulana Qasim Nanutwi, beliau menyuruh anak-anak murid beliau supaya baca Dalailul Khairat. Wa kanu yarwuna ad-dalaila riwayatan. Wa kanu yarwuna ad-dalaila riwayatan. Dan mereka itu, makna mereka itu siapa dia? Makna para ulama kami. Mereka meriwayatkan kitab dalail secara riwayat. Maksudnya mereka meriwayatkan kitab dalail. Maksudnya kitab dalail itu kan sekali dibaca. Bahkan kitab dalail itu juga dibaca secara riwayat. Maknanya mereka baca dengan diajar kepada anak murid. Kan, itu maknanya. Macam orang kena baca hadis, jadi dia akan baca ke hadis tu. Mungkin sama ada guru baca atau anak murid baca dengar. Dan juga para ulama Dioban juga mereka membaca dalail ni secara riwayat. Wa kana yujizu ashabau bid-dalaili Maulana Gangohi rahmatullah alaih. Dan Maulana Rashid Ahmad Gangohi, beliau juga mengijazahkan kepada anak-anak murid beliau kitab Dalailul Khairat. Makna Maulana Rashid Ahmad Gangohi yang mana guru kepada Maulana Khalil Ahmad Sanampuri, guru kepada Maulana Yahya ayah Maulana Zakaria, dan guru kepada Maulana Ashraf Ali Tanwi, dan guru kepada Syekhul Hind Maulana Mahmud Al-Hasan Deobandi, dan juga penasihat besar Darul Deoban, dan juga teman kepada Maulana Qasim Ahmad Nanutwi, iaitu Maulana Rashid Ahmad Gangohi ini. Beliau juga mengijazahkan kepada anak murid beliau kitab Dalailul Khairat untuk diamalkan. Kan, untuk diamalkan. Maknanya kitab Dalailul Khairat ni ialah juga antara amalan para ulama Dioban, antara termasuk amalan yang dibaca oleh para ulama di Dioban. Kitab yang dibaca, selawat yang dibaca oleh para ulama di Dioban. Tapi ialah kadang-kadang ada orang baca tu dengan tiap-tiap hari. Kadang ada orang mereka baca seminggu sekali, atau kadang mereka baca pada hari Jumaat saja. Kerana kitabnya panjang sedikit. Kan, Dalailul Khairat ni kitab agak panjang. Dan kemudian macam kitab ni Syekh Ali Jumaah punya. Syekh Ali Jumaah telah ringkaskan ni selawat dia. Syekh Ali Jumaah beliau telah ringkaskan Dalailul Khairat ni ringkasan. Ada yang mana yang berulang tu dia telah diringkaskan. Ni Dalailul Khairat. Dan juga Dalailul Khairat ni antara amalan yang ditekankan oleh tarikat Syadhiliyah. Tarikat Syadhiliyah mereka berat untuk baca Dalailul Khairat. Kan, tapi secara umum tarikat-tarikat memang antara selawat yang mereka amalkan ialah didapati adanya amalan bacaan Dalailul Khairat, termasuk juga para ulama di Dioban. Jadi di sini memberi makna bila mereka amalkan tak ada masalah berselawat dengan selain selawat yang warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat pahala. Okey, cukup. Wallahu alam. Ini saja. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah.